Beritahu dulu sebesikit apa yang Zul nak sampaikan kejap lagi. Okey, dua tumpuan utama pelabur pada sesi US pada malam ini, Zatul, ya. Kita ada laporan perolehan corporate. Ni kira malam ni kira starting dia lah. Semalam tu orang kucing cakap ocek-ocek, Zatul. Dia baru start ya. Yang malam ni kita ada JP Morgan dan juga JP Morgan tu bank terbesar dekat US. Dan kita juga ada Goldman Sachs yang akan mengumumkan perolehan dia sebentar lagi, dalam sekitar jam 8.30 kita sebentar lagi, dan diikuti oleh data inflasi US untuk bulan Jun. Pelabur memberikan tumpuan kepada data inflasi kali ini sebabnya kita ada tanda-tanda bahawa Fed akan mula mengetatkan kadar polisi dia. Jadi sekiranya inflasi terus menunjukkan peningkatan lebih tinggi daripada jangkaan pasaran, itu boleh menyebabkan pasaran mula menjangka untuk Federal Reserve mengetatkan polisi dia, dan itu boleh menyebabkan pergerakan pembetulan dekat pasaran saham. Tetapi pada masa yang sama kita nampak lonjakan dekat harga minyak. Jadi inflation yang tinggi menunjukkan pengguna masih sanggup membayar untuk harga yang lebih tinggi, dan itu menyokong kepada pasaran kepada minyak. Untuk semasa kita nampak untuk US dollar dan JPY sedang mengukuh, dan biasanya half an hour, 1 hour sebelum data tu kita akan nampak pergerakan yang lebih sideways. Jadi itu yang kita nampak sekarang ni, Zatul. Thank you Zul. Jadi itu yang kita nampak. Nak bincangkan lebih lanjut, boleh teruskan bersama dengan Zul sampai habis sesi. Hai Galih pun dah masuk. Okay, jadi saya akan serahkan dekat Zul untuk 1 jam sampailah kita habis ruang lanjutan lokal. Okay, jadi kalau Zul dah ready, saya serahkan dekat Zul pula. Okay, silakan Zul. Thank you, selamat malam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Galih, bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi penutup ruang lanjutan lokal kita di XM Malaysia. Jadi kita sudahkan dengan analisa pasaran, sesi analisa pasaran untuk pada malam ini. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Pian. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat direct kepada pasaran semasa apa yang sedang berlaku. Jadi sebentar tadi kita ada laporan dari perolehan syarikat untuk JP Morgan. Ni bacaan yang lebih baik daripada jangkaan pasaran, bukan jangkaan pasaran sebenarnya. Pasaran memang menjangkakan dia akan beat expectation, forecast ni. Dan juga Goldman Sachs yang juga menunjukkan perolehan serta laporan earning yang lebih tinggi. Goldman Sachs ni jauh, 9.06 keluar 15.02 untuk EPS dia, something yang tinggi. So setakat ini laporan perolehan syarikat corporate dekat US menunjukkan momentum yang lebih kukuh untuk aktiviti pada suku. Ini adalah laporan untuk suku kedua. Jadi setakat ini it start with the right step, di mana kita nampak untuk corporate dekat US menunjukkan untung lebih banyak lah, in other words. Itu simple dia lah. So kita ambil benda simple lah. Okey, jadi setakat ini kita nampak untuk sentimen pasaran yang lebih positif ke arah US Open, tapi saya jangkakan akan lebih sideways sehinggalah kita ada data inflasi CPI yang akan diumumkan pada jam 8.30 sebentar lagi. Remind saya nantilah kita tengok data CPI ni, USD nak kuat nak turun saya tak tahu. Kalau nampak set up untuk long, kita long dia. Set up untuk short, kita short dia. Pasaran menjangkakan 0.5 untuk headline CPI, manakala untuk core 0.4, lebih rendah daripada bacaan
sebelumnya, ini adalah untuk bacaan Jun, jangkaan untuk Jun, ini adalah data untuk bulan Mei. Berdasarkan apa maklumat yang kita ada semasa, saya jangkakan data ni mungkin akan beat akan yang lebih tinggi, sebabnya harga minyak menaik, lebih ramai orang bekerja pada bulan pada bulan Jun. Jadi berdasarkan data-data ni, there could be a bit kepada data inflasi. Sekiranya itu berlaku, itu boleh menyokong kepada pergerakan US dollar untuk terus mengukuh. Sekiranya itu berlaku, kita mungkin akan ada pergerakan JPY yang juga akan mengukuh. Pasaran saham yang akan yang akan melakukan pergerakan sideways ke bawah. Jadi itu sekiranya data inflasi lebih tinggi. Kita lihat kepada chart apa yang kita nampak semasa. Okey, jadi untuk indeks ini yang saya ada pada waktu ni. Pada waktu ni kita jangkakan there will be a pullback dekat pasaran saham, but this could go higher. I don't know kat mana hujung trend. Tapi sekiranya pergerakan ini berlaku, kita akan cari untuk long daripada dua ni. Sekiranya ini berlaku. Seperti saya terangkan petang tadi dan juga malam tadi, kita ada incomplete sequence dekat sini. Tapi kena ingat, di time frame yang lebih besar, iaitu untuk hourly ni, yang ini adalah untuk less than 1 hour, kita dah ada level ini yang bercecah 100%. So there could be, this could be 3. Ini boleh jadi macam ni, faham tak? Ini boleh jadi 3. Okey, ini boleh jadi 3. Ini boleh jadi 4. Ini boleh jadi 5. Lepas tu kita ada 5 ni. Lepas tu 3 kita habis dan kita buat 4 ke bawah yang lebih besar. Depending, anda tengok kepada reaksi pertama dekat sini nanti. Anda tengok reaksi pertama. Tapi kalau dia membuat pembetulan yang kecil saja, kita akan cari untuk long dekat situ. Okay, macam mana kita nak tahu dia kecil ke besar? Simple. Anda tengok momentum. Sekejap Anda tengok pergerakan momentum dia nanti. Tengok RSI dia, macam mana rupa dia nanti. Kalau RSI dia tiba-tiba membetulkan struktur ini. Maksudnya dekat H4 ni, RSI dia membuat yang lebih besar. Dia punya ni break contohnya kepada this trend line. Kalau tiba-tiba dia break this trend line, itu sedang membetulkan struktur besar ni. Membetulkan struktur besar ni. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, Rosdi, Wiman. Okey, jadi kalau kita nampak RSI dia berakhir macam tu. Ingat, ini higher high kita dah ada divergence. Cukup untuk jadi wave 5, 3, 4 dan sebagai satu diagonal. Cukup 3, 4, 5 dia cukup. But the thing is, selagi dia tak buat benda tu, kalau correction dia nampak kecil, 3 wave dia macam ni je, cute je kan. 3 wave dia macam ni je rupa dia, kita akan long the first 3 wave tu. Asalkan 3 wave ni sampai 38.2. Sampai sekurang-kurangnya 38.2. Kita nampak tak ada momentum, dan kita akan long daripada situ. Daripada 2 ni. Okey, faham Mimun? Anda nak tengok penurunan pertama ni laju mana dia. Kalau laju semacam je, anda tengok dekat RSI, dia break H4 punya ni, itu bukan 2 ni. Itu adalah 4. Itu mungkin adalah 4. 4 yang primary tu. Okey, itu adalah untuk US 500. Sama juga US 30 pun sama, everything sama. Cumanya untuk US 30 ni kita akan ubah satu ni ke sini. Okey, 2 kat sini, 3 dan 4 dan ini 5, dan kita akan buat yang sama. Faham?
Okey, jadi itu yang kita ada untuk US index. Kita sedang menunggu kepada data inflation nanti. US 100 pun sama. Saya cuma perlu alihkan ke belakang saja. Ini 3, ini 4, ini tukar color je. Nampak tak? Ini tukar color macam ni. Tukar color ya. Minit, dan ini jadi 3, 4, dan kita habiskannya lebih besar. Tukar color yang besar sikit lah. Buat itu je. Jadi anda nak tengok penurunan pertama ni apa rupa dia. Kalau dia laju semacam dia, itu lain. Anda nak tengok momentum dia. Benda sama dekat RSI pun sama. Di mana kalau anda dapati bahawa yang ini, yang penurunan yang dekat sini lain macam, dia break out this trend line. Dia break out this trend line. Dia break out trend line ini, jatuh laju. Itu bukan dua ni. Itu bukan dua ni. Itu adalah yang besar ni, 4 ni. Okey. Chart dia sama. Chart dia sama. Sama everything. US indices, DAX pun sama. Ini dah buat higher high. Cukup untuk kita jadikan ini sebagai kita cuma alih-alih yang belakang ni saja. Ini 3 biru, 4 biru, dan ini adalah 5 yang biru, 5 biru. Lepas tu kita alih 3. Lepas tu kita tengah buat 4. 3 kat sini dan kita buat 4. Cuma alih-alih benda tu je. Okey, itu adalah untuk DAX. Anda tengok yang pertama turun dia, kalau news nanti adalah lebih positif. Kalau dia keluar seperti jangkaan pasaran, then kita akan ada ini. Kita akan ada seperti yang kita lukiskan ya. Keluar 0. Apa yang ni tadi keluar seperti jangkaan pasaran, pasaran akan tetap jatuh sebabnya angka ni masih lagi angka yang tinggi. Tapi kita akan ada market dah trade dia. Dia dekat ujung trend. Kita dah nampak divergence kan. Kita tengoklah yang first penurunan, first kaki dia. Kalau dia 5 wave yang nampak 3 dia ada besar sikit, itu lain. Itu lain. Itu lain. Jadi anda nak tengok yang ni. Market is shaping to that. Tengah tunggu benda tu juga. Ini adalah untuk apa? Untuk Nikkei mungkin dah habis 1 dan kita sedang memulakan 2 kat bawah ni. Semua sama, everything sama. Ini adalah untuk UK 100. Dan yang ada setting adalah 4 ni. Anda tunggu mana-mana yang apa? Yang set up dia ada 3 wave. Kalau dia kecil, dan kita masuk kepada wave 2. Okey. Kita ada position ni belum lagi 50%, tapi kalau dia jatuh ke bawah, ini adalah 5 wave. Sorry. Ini adalah wave kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi low, masih dalam kawasan ni. Satu data US. Okey, maksudnya kita masih lagi 4 ni. Maksudnya itu maksudnya. Okey, indeks ada soalan? Indeks we are looking at kalau dia membuat penurunan, wave pertama dia tidak mempunyai momentum yang dia cuma momentum kepada time frame ini sahaja, kita akan trade wave 2. Kalau momentum dia break satu fractal atas, satu time frame atas lah itu bukan wave 2 kecil, itu adalah wave 4 yang besar tadi. Kalau itu berlaku, ada 1618, 3 kita trade. 3 kat situ tak 3 kat situ ada yang incomplete sequence, kita boleh trade. Ini maksud saya. Macam US 500 ni kan daripada daripada bawah ni 1 2 ni 3 kat sini, 3 kat sini. Kalau 3 kat sini, ini masih ada incomplete sequence. Jadi wave 4 ni kita masih boleh trade. Kan? Dia punya RSI pun kat sini adalah yang tertinggi.
wave 3. Jadi ini adalah wave 4. Jadi kalau itu berlaku, kita pun masih boleh trade wave 4. Cumanya bentuk correction dia lebih besar. Itu je. Okey, itu masih ada incomplete sequence kat atas ya. Faham? Galih? Fikri? Waalaikumsalam. Nampak? Okey, kalau ada penurunan, kita tengok momentum dia. Kalau momentum dia momentum yang besar, kita trade wave 4. Kalau dia momentum yang kecil, tak break pun H4 punya RSI, kita trade 1 hour punya chart wave 2 dalam minuet tadi yang kecil. Okey, yen pun sama. Yen tengah buat yang sama, di mana B kat sini belum break lagi. B ni belum break lagi. Dia test, lepas tu dia tengah supported. Kalau ini break ke bawah, dan kita akan truncatekan benda ni ini sebagai C, ini sebagai X Ini cukup 5 wave. Okey. Kalau dia kalau CPI data malam ni tak ada apa-apa seperti jangkaan, dan ini akan naik. Itu masih lagi positif kepada market. Dan kalau itu berlaku, yen pair tak ada set up, tak ada high-high. Tak ada. A ni bukan high-high, tak ada apa-apa. Belum lagi break yang itu low kat situ. Belum lagi break. Ini pun sama, tak ada lagi break UJ ini wave 2. Ini wave 2. 1 2. Ni 1 2 3 4 5, 1 dan 2. Masih lagi ke atas UJ. Tak ada apa-apa lain. Ada soalan untuk yen pair. Yen pair rasanya simple. Yen pair structure dia clear. Okey, kalau dia buat ke bawah, anda ada instrumen-instrumen seperti EJ ni yang pullback daripada ekstrim. Faham tak? Ini pullback daripada ekstrim. Jadi kalau dia ke bawah, itu adalah wave 4. Faham? Kalau dia terus jatuh ke bawah ni. Jadi tarik Fibo daripada ini. 1 dan 2. Kita tunggu untuk entry kat sini. CAT JPY pun sama. CAT JPY memang kita tunggu benda tu. Jadi Euro JPY, GBP JPY, ini adalah pullback daripada ekstrim. Dia anda boleh trade yang ini. Kalau dia jatuh, tarik Fibo daripada sini. 1, 2, kita akan trade dekat sini. Yes. Risk reward, sebab anda sedang, kalau trade yang ini wave 4, ini momentum sequence. Apa beza dia momentum sequence dengan incomplete sequence ni? Ini incomplete sequence kan, 1 2 3. Okey, jadi incomplete. Momentum sequence 1618 kan. Okey. Ini 1 2. Ini kita sedang tunggu 3. Kan? Dan sini jadi wave 4 kan. Apa dia punya kemungkinan? Kenapa kita kena tunggu wave 3 dekat sini? Kenapa kita kena tunggu wave 3 kat sini untuk buat 1618? Ingat tak apa saya sebut semalam? Rosli, kenapa kita kena tunggu 1618? Kalau dekat sini wave 3, ini adalah 1618 kan? Betul? Maksudnya 1 2 3 kat sini, sini akan ada 1618 kan? Internal dia ada 1618 kan? Betul? Saya nak anda letakkan kenapa kita kena tunggu wave 3 dia untuk nak kira TP. Apa peluang dia? Bukan baru ada momentum. Ini cerita dia. Sekiranya dekat sini ada 1618, RSI dia tertinggi kan? Masih tak ada jawab betul ni. Okey, apa dia punya kemungkinan kat sini? Remind saya pukul 8.30
Apa kemungkinan kat situ? Ingat tak? Extension berlaku dalam salah satu daripada 3. Ingat tak benda tu? Kalau sini dah ada 1618, sini tak boleh 1618 kan? Apa maksud dia? Dua kemungkinan. Nombor 1, wave 3 extend. Kalau RSI ni break, wave 3 ni masih lagi dalam wave 3. Itu nombor 1. Nombor 2, kita ada snake. Kita ada extension yang lebih besar. Ini adalah 1, 2. Ini 1. Ataupun ini 3. Nampak? Satu sahaja yang kita akan extend. Sama ada wave 3 yang extend. Seluruh ni adalah 3 dalam 3. Kita extend lagi yang 3 ni. Satu saja extend, ingat tak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sini dah ada 1618, kat sini tak boleh ada 1618. Kalau dia jadi 1618, itu adalah struktur lain, sama ada extension keseluruhan ni, ataupun, faham tak kenapa kita tunggu dulu, tak letak TP dulu? Ataupun dia adalah wave 3 yang naik, ataupun ini adalah snake 1, 2, 1, 2 yang amat-amat. Ini jarang berlaku. Ini jarang berlaku. Tapi kalau kita dapat wave 1 punya extension ni, dan apa, kita internal ni adalah wave 1, 2 snake lagi, kita akan dapat macam ni, yang cat yang macam tu. Ini fractal yang lebih kecil. Sebab tu ada kena tunggu 1618. Itu yang dalam ni. Itu yang dalam ni. Mana dia? If wave 3 reaches 1618, kita akan ambil TP yang paling jauh. Kita akan anggap dia wave 5, kita akan ambil TP 618 wave 5 yang jauh. Faham benda ni? Satu saja, salah satu extend. Tak boleh 2. Satu saja kita extend. Ini sebab dia. Tapi kalau itu berlaku, why not kan? Kita cuba untuk maximizekan kita punya ni. Sebab itu macam macam ni kan? Macam JP 225 kita kan. Kita tengah tunggu wave 3 punya ni. Wave 3 punya Fibo nanti Wave 3 yang merah punya Fibo. Kalau itu berlaku, then why not? Kan? Kita dah risk free. Position pertama partial kan. Position kedua ni stop loss bawah ni kan. Sebab itu tunggu. Kita tunggu wave 3 tu. Apa cerita dia? Itu sebab dia. Faham? Satu sahaja. Itulah sebabnya saya dah sebut. Benda tu nampak macam alah, Azul duduk ulang-ulang cerita sama je. Dia guna untuk manage. Topik kita petang tadi untuk manage entry. Santi banyak dia tulis ni. Santi banyak nota. Itu guna dia. Sifat-sifat wave yang kita duk ulang. Hari-hari Zul ulang. Cerita sama. Lekatkan dalam otak. Sebabnya anda nak tahu mana satu. Jadi kalau ini 1618, sini 1618, ini bukan struktur sama. Ini adalah 1, 2 besar lagi. Sebab dia tak boleh 2 kali. Cantik? Okey. Itulah kita gunakan hukum-hukum dalam elite wave. Itu cara dia. Kan? Sekarang ni senang nak faham sebab duk ulang hari-hari. Orang first time ikut memang pening. Tapi kalau ulang hari-hari boleh. Santi dah boleh. I know Santi boleh. Fifi lama dah. Rosdi, Pian, Roslan. Dah tangkap kan? Okey.
Jadi kita tengoklah apa cerita untuk CPI sebentar lagi. So kalau CPI tu ini mungkin jatuh ataupun meneruskan pergerakan ke atas. Tapi whatever it is, if CPI keluar seperti jangkaan, then we will have apa yang kita sedang lukis ni as is. Sebabnya whatever yang kita lukis ni, apa dah di factor in dalam pasaran. USD JPY, dollar index pun tak break lagi, hampir break. CU pun hampir tak break, sikit-sikit lagi. CP tak juga break. Dia betul-betul mencabar. Ini satu, setakat ini satu, ini dua. Kan? Boleh tak dia habis 5 kat sini? 4 kat sini. Dan US dollar dah kuat. Boleh kan? Tapi apa pun, kita biarkan dia macam ni dahulu. Sebabnya tak ada, ni belum break. Kalau break, dia tukar. Okey. Apa lain? Berapa minit lagi? Mana dia? Dah keluar dah CPI. Lagi 6 minit. Okey, GU. There will be people keluar 5 minit sebelum news. Orang keluar, anda akan dapati reversal sementara. Bagi siapa yang scalping, ni saya bagikan satu. Ambil, tulis benda ni. Bagi siapa yang scalping, ada establish range. Buat kepada 3. Okey. Anda dapatkan range daripada Tokyo. Kalau macam lain kali, ada dapati untuk ada 8.30 punya news. Contohnya macam CPI. Dulu saya rajin, ada masa saya buat benda ni. CPI dan lain-lain data, US time 8.30 ataupun kalau dia hujung tahun 9.30 DST. 9.30. Ada dapatkan range harian tu. Dapatkan daripada Tokyo. Berapa range move dia? Cari pair-pair yang berkenaan dengan news ini, EU ke, GU ke, Euro JPY ke. Dapatkan range dia. Lepas tu, 5 ke 10 minit, kalau anda dapati, katalah price macam sekarang kan, Euro US dollar pada sebelum ni, dia jatuh. 5 ke 10 minit sebelum news, dia akan naik balik. Anda tengok kepada 5 minit punya chart, kalau ada CRS yang menunjukkan reversal. 5-10 minit sebelum tu anda nampak benda ni berlaku. Dan anda dapatkan range, anda trade 1/3 daripada price reversal. Faham? 1/3 daripada price reversal. Anda akan nampak price akan start reverse. Orang keluar pasaran. Kita tengok macam apa ni, AU. Jadi dia jatuh. Lepas tu sebelum tu orang keluar pasaran. 1/3. Dapatkan dia punya range dah. Dapatkan range ini. Ini satu range. Ada tool dia tak nak pakai. Ni paling tinggi. Lepas tu dia jatuh kan. Dia akan reverse 1/3. Lepas tu dia sideways sampai news. Ni tengok dekat time frame kecil 5 minit. Tu salah satu benda yang lazim berlaku sebelum news. Dulu saya rajin. Contohnya macam dollar index ni. Dia akan pergi 1/3. Sampai 1/3 ada buka chart dah jadi dah. Tak payah. Jangan masuk. Sebelum news anda akan dapati dia reverse 1/3. Ini dah break rasanya. Euro US dollar ni break. Ini B. Ini boleh jadi B. A, B dan C dah naik ke atas lagi. Ini boleh jadi B macam ni. Tak tukar apa-apa. Tak tukar apa-apa dah. Macam mana nak tulis? Okey.
Okey. Ini adalah benda lazim sebelum news orang keluar. Malam ni besar. It is satu news yang akan mengenai semua aset. Bukan hanya kepada US dollar. Ini benda-benda lazim yang anda akan nampak. A bit of reversal. Jadi hari ini kita ada US dollar kuat, kita ada yen yang kuat. 5 minit, 10 minit sebelum news anda akan nampak this reversal. Orang keluar market. Orang tak nak pegang waktu news. Tu yang anda sedang nampak sekarang. Lepas tu 1 minit, 2 minit, lepas tu dia jadi gila. Lepas tu dia spread besar. Lepas tu tengoklah news apa. Bank pun tak tahu kita, ni US dollar kuat, US dollar lemah. Macam mana nak tahu? Main teka-teka kan. Okay. Gold sama. Gold, silver, everything ni. Lagi berapa minit? 1-2 minutes. 1 minit lagi. Tunggu news sekejap. Dan kita tengok structure. Okey, sekejap. Saya pun tengah tengok dekat Forex Live. Dekat sini tak ada saya punya terminal tu, tak ada. Tunggu sekejap cerita CPI kita ni. Lagi few second. So, recap sikit. CPI, market menjangkakan bacaan yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya. So, CPI keluar lebih kuat. Lebih kuat daripada jangkaan pasaran. Tak keluar lagi kat situ. Kita tengok first reaksi Kita tengok first reaction dalam pasaran, apa dia punya reaksi sekarang. Ini adalah untuk gold, ini adalah untuk indeks. Jadi kita nak tengok penurunan pertama ni. Scalping news. Buy sell, apa susahnya? Jun adalah lebih tinggi. Itu saya sebut. This data will be higher than expected. Sekejap, tengok. Trading news, to me, it involves so much, semua 0.9. It involves so much risk. Satu, ada risiko untuk tak trigger entry anda pada harga yang anda nak. So news ni adalah lebih positif. So kita nak tengok macam mana reaksi pasaran. Setakat ini reaction dia tak ada apa-apa. This one tak ada apa-apa. Membetulkan struktur ini sahaja. Membetulkan struktur ini sahaja. 0.9. Setakat ini nampak reaksi dia tanpa ni setakat ini So sekiranya RSI ni break out this structure ini, yang ini membatalkan struktur ini, letakkan alert kat situ. Sekiranya itu berlaku, letakkan alert. Setakat ini tak ada. Dia membetulkan struktur ini. Dia bukan membetulkan struktur ini pun tak terbatal. Sebabnya kalau saya pun tahu dia nak besar, rasanya bank lagi tahu kan. Itu berdasarkan consumption data pada minggu lepas. US punya PCE minggu lepas. 2 minggu lepas. PCE data. Semua tu ada dalam ni. Memang kita jangkakan dia tinggi. Ni berdasarkan data ni. Tak kisahlah 0.9 ke berapa ke. Memang kita jangka dia tinggi. Berdasarkan data consumption dekat sini. So maksudnya untuk Jun punya data ni, PCE ni will be higher. Kat sini pun akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi minggu ni. So setakat ini macam tu rupa dia. Don't overreact kepada news. Anda nak tengok apa bila tukar time frame dia bertukar.
Okey, jadi ada nak tengok ini breakout kepada ini. Setakat ini baru satu. Anda tak dapat nak trade pun. 1, 2, 3, kita nak tengok satu tu turun. Kalau dia turun macam ni sebatang kan, lain macam. Sebatang turun, turun, turun. Nah, ya, itu anda jangan buat. Itu anda tunggu bawah lagi. Ya. Kalau itu berlaku, kalau anda nak trade pun, anda pergi trade benda-benda ni. Anda pergi trade benda-benda ni. Ya. Ini mungkin flat B. Selagi dia tak break, ini mungkin jadi B. Flat. Ya. A, B dan flat C, A, B dan flat C. Ya. Lepas tu naik balik. Dia break bawah ni, kita habiskan, kita akan jadikan ini sebagai X. Okey, ataupun the whole thing adalah 1, 2, 3, 4, 5, 3 dan 1, 2, 3 ke bawah. Kalau dia break, ini break down ke bawah sebagai wave 4, dekat yen pair ni, sini akan jadi zigzag. Faham? Sini akan jadi zigzag. 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini adalah B. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Boleh? Setakat ini tak ada apa-apa. Reaksi dia, ini jadi flat B. Ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh naik balik. Faham tak? So, jangan overreact kepada news. Don't overreact. Tengok struktur, baca struktur dia, apa cerita dia. Dia tak break apa, tak ada apa-apa. Faham? Sekarang ini saya lukis. Kalau saya update chart, saya update dia macam ni. Ini A, itu B, ini C. Faham? Anda nak tengok struktur dia apa jadi. Tak payah gabra dengan news. Ni. Okey. Ini adalah update dia. Ini C. Okey. Angka tinggi lah, tapi itu reaksi pasaran. Jadi kita lukis apa reaksi pasaran. Kita boleh spekulate apa juga kita nak spekulate kan. Apa pun UJ, lain-lain ni tak ada setup. Lain-lain tak ada setup. Dolar. Dolar. Ini masih lagi B. Faham? Okey. Kalau dia break 1618, setakat ini belum. Kalau dia break 1618, ini jadi W, X, A, B dan C. Nampak? Setakat ini tak ada. Dia masih lagi B kat situ. Apa kesan CPI sekarang ni? Ni kat chart ni nampak tak? Nurin. Tengok dekat chart ni. Jadi, itu B pula. Ini adalah A. Ini adalah A ini. Ini adalah A merah. Okey, kalau US dollar buat satu lagi penurunan, kita akan long dia daripada sini. Daripada sini Semua panik sekejap saja kot. Kenapa nak panik? Kita tunggulah apa dia punya movement. Tak payah kejar. Kalau dia terus naik, itu adalah 4 kat sini. Ataupun kita alih 4 ini ke sini. 4 ini ke sini. Tak nampak ni kejap 3, 4. Ini 4 ni kat sini. Itu je. Ada set up trade. Kita nak tunggu news satu CPI. Nanti keluar news satu lagi tak bagus. Trade apa yang kita nampak itu je. Boleh Nurin? USD kuat, gold patut jatuh lah kan? Tak. Tak semestinya. Gold lebih kepada indeks.
Gold tak ada set up. Kenapa trade gold? Gold tak ada set up. Kalau sistem saya lah. Kalau sistem anda ada set up trade. Dia tak ada. Dia macam ni. Trading, anda implement teknik anda. Faham tak? Jadi teknik anda kata US dollar kuat. Okey, kalau US dollar kuat, dalam teknik anda kata, model anda kata, gold lemah. Anda trade lah kalau ada set up untuk gold sell. Itu je. Ya. Pada waktu ini gold. Ni untuk gold. Sekarang, ni untuk gold. Ini sekarang ni, ini adalah sideway. Ini bukan lower low. Jadi tak dapat nak kata dia dah ada trend. Ini sideway. Faham kan? Jadi kalau kita nak kata dia sebagai satu untuk short, ini baru saja daripada high, low, lower high, belum ada lower low. Kalau kita nak short pun, dia dah ada lower low, pull back, baru kita ada trend. Kan? Baru ada trend. Sekarang ni, kat sini, tak ada trend. Ini tengah-tengah dunia. Boleh? Tak kisahlah US dollar kuat ke, indeks kuat ke, apa ke, anda tunggu set up anda. Trend ada, kita boleh katakan pelbagai sebab dia. Tapi tunggu set up dia, dan kita ada trend, trade. Buat benda tu. Buang yang indeks kuat, US dollar lemah ke apa, yen kuat, yen lemah ke. Tak. Anda tengok set up, anda tengok, anda tengok Bloomberg, gold jatuh sebab US dollar kuat. Anda tengok Reuters kata gold jatuh sebab indeks kuat. Dah mana satu aku nak dengar ni kan. Jadi payah. Kita tunggu set up, trade set up. Itu je. Rapat dengan USD JPY. Apa benda kau orang sembang. Faham? So, inflasi yang kuat, yang pasti apa? There will be more people akan cuba untuk melindungi nilai. Seperti saya sebut, untuk US dollar ni, kalau ini break, ini cuma adalah wave ini. Dia tak tukar trend lagi. Bila dia tukar trend? Kalau dia break atas ini, boleh tukar trend. Setakat ini masih lagi dalam flat. Benda yang kita bincang petang tadi kan. Ini 3. Ini 4. Ini 3. Itu je dia. Okey, ini adalah benda ni. 3, 4, and 5. So, ini masih ke atas. Satu lagi. Kalau sekarang lah, kalau saya update chart sekarang. Ini ke atas. Satu lagi kaki 5 wave ke atas. Tapi kalau anda nak trade dia, ini tak ada setup. Ini tak ada setup. This one is not a setup. Bukannya setup. Sama juga dengan silver. Tak ada. Yang pastinya, sekiranya kita ada inflasi yang naik, apa yang pasti naik? Komoditi. Ya? Iaitu minyak. Australia dollar dah boleh tarik rasanya Fibo baru. Sebabnya tempat dia pun dah break kan. Ni jadi ini adalah 5. Ini adalah B dan the best is anda tunggu dia buat benda ni, Pian. Dia break A ni baru anda tarik Fibo. Jadi sekarang ni tempat ni tak ada. Anda tunggu dia break A ni baru anda tarik Fibo. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini adalah 5 wave. Jadi ada tunggu dia break A itu baru anda tarik Fibo. Itu 1 hour punya chart. Jadi ada esok apa benda terbalik ni?
1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau dia buat B, kalau dia buat C kat situ, then kita akan short daripada situ. Then baru anda tarik. Kalau dia break A ni, sekarang ni tak dapat nak kira. Kalau nak tarik Fibo extension, kena ada 3 kaki. Buat benda simple. Kita nak tahu whether dia naik ke turun ke, kita tengok dekat chart. Ada setup trade. Kita nak jangka, inflasi naik, ini turun, ini tak payah. Dekat chart ada setup trade. Jadi kita dah ada satu tempat untuk letak stop loss, satu tempat untuk letak TP. EU pun dah kena tukar Fibo, tempat Fibo dia. Jadi tempat setup tu, ini yang kita bincangkan petang tadi ya. Jadi ini adalah A. Ini adalah A dia. A yang merah. Ini adalah 5 wave. Ini A, ini B dia. Kita tengoklah kalau dia break ke bawah, then itu dah jadi benda lain. Jadi kita kena tunggu A ni break, baru ada dapat tempat dia, faham tak? Jadi letakkan alert kat situ. Dia naik ke atas, baru kita tarik Fibo. Sekarang ni tak dapat. Faham? Kalau tak, anda duk tarik Fibo je kerja. Kenapa ada 2 je? Okey, anda tunggu dia break A ni dahulu. Sekarang ni saya buang dulu. Tunggu dia break A. Kalau dia break A naik ke atas, kita akan short daripada sini. Ini adalah A dalam major. Dalam minor. Nampak kan relax trade macam tu? Daripada berdebar-debar tunggu news. Dia tak pergi macam yang kita nak, jangan trade dia. Price tak seperti yang kita analisa. Itu. Dan kita trade daripada situ. Tunggu dia break A ni. Ini 1 hour chart. 1 hour chart ni banyak candle. Daripada sini kepada sini mungkin 5-6 candle. 5-6 jam. Lepaklah. Euro AUD tak, sebab dia faktor US dollar tadi. So Euro AUD masih tempat yang sama. So alihkan tempat Fibo anda untuk ni. So ini masih lagi adalah, ini nampak dah start buat wave 4. Ini yang ni 3, 4, 5, ini C. Dan ini dah ke bawah. Ini nampak dia buat benda tu. Tapi saya tak akan lukis dulu, tengok yang lain. Okay, ini masih boleh 4. Sebabnya ini tak break lagi. Kalau dia break 2 ni, then itu tak boleh 4. 2 ni dalam diagonal, 2 boleh masuk 1. Tapi ini dia tak boleh masuk 2. Jadi kalau dia bawah 2 tu, itu bukan wave 4. Sekarang ni masih boleh jadi wave 4. Masih boleh jadi macam tu. Turning. Okey, apa yang Pian maksudkan kat situ adalah benda ni. Tiap kali minggu yang turning point ni, kerja kita tunggu je sebenarnya. Ni, Pian sedang referkan benda ni. Pian sedang referkan benda ni. Jadi dalam minggu ni yang anda cari entry tau. Minggu ni yang anda cari entry, 13 to 18 tu. Bila market habis dia punya correction dan meneruskan satu pergerakan. Ini untuk short term swing sebenarnya. Tak salah trading news. Anda ada satu teknik untuk trading news, pakai. Tak salah. Boleh. Tapi anda kena ada analisa dan juga anda tahu bila anda salah. Anda tahu bila anda salah. Itu dia. Okey, jadi CPI tadi lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Setakat ini market is reacting tak jauh daripada apa yang ni. Tak ada
tak ada yang terlalu besar lah, tak ada yang movement satu candle 30 pip, mother candle setakat ini tak ada. Meaning market dah price in most of jangkaan untuk dia melangkaui fokus dalam pasaran. So we are looking at that now. Structure tak ada perubahan. We are still expecting US dollar untuk buat satu lagi kekuatan. Belum habis lagi. Pergerakan US dollar ni tak habis lagi. Daripada low yang ini tak habis lagi. We are still looking at US dollar membuat pembetulan kepada pergerakan March 2020. This move belum habis. Habis-habis dia adalah dekat sini. Tak habis lagi. Okay? Masih ada lagi ke atas. So, shorter term, you are not looking to short US dollar. Bagi mereka yang short term swing ataupun intraday, anda boleh cari untuk long US dollar. Anda boleh masuk pair-pair seperti event crosses, seperti Euro AUD, seperti Euro AUD ini. Euro AUD ini adalah 1, ini 2 dan 3, 4, 5 untuk long. Itu effectively anda sedang long US dollar. Sama juga untuk GBP AUD ini adalah 1, 2, 1, 2 dan inilah untuk long dia. Tapi bukan long kat sini, anda long dia daripada 2 kat sini. Itu effectively anda sedang long US dollar. Tinggi Euro AUD je. Mana tinggi Euro AUD? Ini. Tinggi Euro AUD. Mana tingginya, Wimon? Wimon, kalau dia break ini, break 1 ni, baru saya delete order. Kalau dia break B, itu cuma 1, 2 dan 3. Saya masih long 2. Faham tak? Kalau dia break ini, barulah saya buat something. Faham? Lain daripada tu, tak ada apa. Itu je. Ini high. Boleh tak dia terus naik? Boleh. Tapi anda nak lukis, ini adalah W, X dan Y. Nampak tak sini tak dapat jadi W? Sebab sini lebih daripada apa? Ini boleh jadi A, B dan C. W. Ini X. W, X dan Y. Dia boleh jadi benda tu lah. Kalau dia nak naik. Tapi kita cuma dapat confirmkan benda tu kalau dia break atas 1 ni. Itu je. Sekarang ni, situ je, tak ada perubahan apa-apa pun. Kalau dia break trend line ini, dia break this trend line. Sekarang ni nampak macam dia dah break this trend line. Ini adalah C yang merah, W, X. Lepas tu kita tunggu Y. Apa tu? Itu je. Asalkan anda tak pergi short dia untuk semasa. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Itu nothing much dalam pasaran gold, silver. Ini boleh habis 5. Ini dah boleh habis 5. Nothing change. Tak ada apa-apa. Ini masih 4. Ini 1. Ini masih macam ni. Tak ada perubahan. Kalau tanya saya lah, tak ada perubahan daripada apa yang kita lukis sebelum ni. Tak ada perubahan. Ini adalah 5. 3, 4, 5. Selagi dia tak break, selagi tu tak ada apa-apa. Kalau dia break, barulah something. Setakat ini tak ada apa-apa.
Selagi dia tak break, selagi tu saya tak tukar chart. Dia break, baru kita tukar chart. Setakat ini masih macam ni. Okey, nanti saya aturkan balik chart ni. Selagi dia tak break, kita tak buat apa. Dia break, baru kita buat something. Okey. Tak ada apa-apa. Nothing change. Inflation lebih tinggi daripada jagaan pasaran, but mostly dah price in. We are seeing untuk indeks ni dah melakukan correction. Anda nak tengok penurunan yang pertama kaki A ni pergi tengok dekat H4, tengok RSI dia. Kalau RSI dia lain macam, ini belum apa-apa. Kalau RSI dia break this trend line, ini bukan 2. Faham? Kalau dia biasa je turun, tak break pun trend line ini adalah structure H1. Faham? Anda kena tengok structure H4 ni untuk nak tengok momentum yang pertama ni. Okey? Kalau dia break trend line ini ke H4 ni break ke bawah, itu kemungkinannya adalah wave 4 ini. Okey? Itu adalah untuk indeks. Sekiranya indeks membuat yang lebih besar, then kita akan ada US dollar yang buat lebih sideways. Apa yang kuat? JPY. USD JPY akan jatuh ke bawah. Setakat ini kita tak nampak USD JPY jatuh ke bawah. USD JPY naik ke atas. Faham tak? Maksudnya itu bukan wave 4. 5 minit lagi, Allah. Faham tak? Kalau kita kata kita masuk yen dynamic, UJ jatuh ke bawah. Ini UJ ni ke atas. Kalau UJ ni ke atas, yang indeks ni, ini mungkin masih lagi dalam wave 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. UJ ni ke atas. Ini dolar punya dynamic. Ini bukannya yen dynamic. Dolar punya dynamic, indeks dan juga yen mungkin lebih sideways. Ini dolar masuk wave 3 ni, some sort of wave 3. Mother candle. Kita dalam dolar dynamic. Faham? Okey, so yen pair akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Bila UJ ni habis this 3, masuk 4 dan 5, 1, 2, ini akan ke atas. Faham? Ini mungkin A kat sini, ini buat 1, 2 dan 3. Itu je. Patut lapar. Apa tu? Faham? Jadi ini masih boleh jadi buat macam ni. Office saya prefer this move. Apa pun yen pair tak ada set up semasa tak ada set up. 3 4 ini A. Dan ini this structure. Instead of structure yang satu tu tadi this structure. Okey. Tak ada, ini tak ada. Anda sepatutnya dah long UJ ni dekat sini. Okey, ini pun sama. Ni yang kita ceritakan petang tadi lah. Kalau dollar index breakout yang itu, ini B. Ingat tak yang kita cerita petang tadi? Ini adalah untuk GBP JPY. Bermaksud indeks tu cuma satu indeks, kalau ini correcting B, indeks ni buat correction cuma ini. Kalau ini ke bawah, itu bukan B ini. Itu adalah yang nak buat Y itu ke bawah.
Kalau ini breakout ke bawah, ini adalah yang 4 besar tadi. Kan belum. EJ pun belum. Sama kali Jadi ini adalah A. Nah, B. Jadi ini tak ada apa-apa. Ini tak ada. Kalau ke bawah, sini yang bawah anda nak trade, iaitu equal leg ini. Equal leg ini. 1, 2. Kalau nak masuk pun sini tempat anda masuk. Bukannya masuk kat sini. Sebab ini bukan high. Gold dah break 1618. Okey. Gold break 1618. Break 1618 mana? Yang ni. Yes, betul. Break 1618 sini ke? Sini. Ya, memanglah. Tu yang kita tanda 345. Yang ini break benda apa? Yang ini. Tak. Gold tak ada sequence. Nurin, sekali lagi bila anda trade, anda cari sequence. Maksudnya anda cari trend. Ini tak ada trend. Sini tak ada trend. Faham tak? Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah, dia boleh sideways. Saya tak tahu. Tanya saya boleh lukis 5 benda dekat sini. Berdasarkan correlation sekarang, kalau gold ni jatuh, that is US dollar punya kekuatan. But pada masa yang sama, kita ada indeks yang ke bawah. Jadi gold punya movement ke bawah pun adalah correction. Sebahagian daripada correction besar. Gold dia tak ada sequence. Tak ada sequence dalam elite wave dia tak dapat buat tau. Simple. Dia tak ada high, dia tak ada 3 sequence. Dia tak ada. Dia baru saja ada benda ni tau. Dia baru saja ada 1, 5 wave, 1, 2, 3, flat. Ini tak ada lagi. Kalau dia dah break ini, jadi kalau dia break B ni, break A break A, barulah kita ada sequence. High, low, lower high, lower low. Baru kita ada trend dalam structure itu. Sekarang tak ada apa-apa. Apa tak trade dia lah, itu je. Yes, exactly. Kalau nak buy yen pair, ini adalah sama dengan, kalau yen pair ni betul turun ke bawah daripada semasa, then ini pun akan turun buat 4 yang besar. Anda sepatutnya dah trade UJE ni. Di mana UJ? Sebab itu saya duk cerita UJ je, ingat tak? Masa kita tunggu yang ini dulu. Kita try masuk untuk UJ ni. Sebabnya memang jangka untuk US dollar masih ke atas. Yang lain-lain tak ada apa-apa. Anda cuma nak tunggu untuk long yen pair lain. Terutamanya bagi saya lah, kalau nak trade, anda boleh tengok kepada CAD JPY ni. Ini adalah A, ini masih lagi B. Dan kita sedang tunggu satu lagi high ke atas. Ini tunggu nanti. So sekarang ni tak ada. Satu lagi ke bawah dan anda boleh beli buy CAD JPY kat sini. Kenapa CPI naik, US dollar kuat? Inflation bukan tak bagus. Okey, simple soalan saya. Kalau inflation naik, apa jadi kepada interest rate? Kalau inflation naik, tengok benda ni lah. Habiskan baca sinilah. Habiskan baca yang ini. Okey. Inflation, interest rate. Tolong habiskan baca dalam ni. Ni dalam Baby Pip, School of Pipsology. Interest rate make the forex
mata wang tu berkaitan dengan kadar faedah. Bila inflation naik, bank pusat mungkin menaikkan kadar faedah. Kalau kadar faedah mata wang tu naik, penilaian mata wang tu lebih kuat. Habiskan baca ni, tolong. Tolong habiskan baca ni. Dah lebih 2 minit dah kita. Habiskan baca sekurang-kurangnya lah. Bacalah Baby Pip ni. Sekurang-kurangnya. Habiskan. Kat situ banyak benda yang percuma yang boleh kita belajar. Okey, nanti saya update chat untuk malam nanti. Saya nak tengok reaksi yang pertama ni. Setakat ini tak ada apa-apa. Tak ada momentum. Masih lagi satu. Jadi kalau itu berlaku, kita boleh cari peluang wave 2 ni nanti. Kita boleh cari. Nampak? Tadi tak pergi. Yang perginya apa? US dollar. Itu pun masih dalam correction ini. Itu pun dalam correction ini. Saya tunggu satu lagi ke bawah. Euro US dollar, kita boleh short daripada sini nanti kalau itu berlaku. Setakat ini dia tak break apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Ini mungkin flat. Okey. Itu mungkin flat. Okey, dalam sekitar 11.30 malam nanti saya update chat. Ada few benda saya kena type dan hantar kepada XM sebentar, kejap lagi. Setakat ini tak ada apa-apa. Saya cuma aturkan sikit chat untuk H1. H4 tak ada apa-apa perubahan. Nothing much. Inflation keluar lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Tak mengejutkan, memang dijangka. Consumer spending lebih tinggi. Harga minyak pun lebih tinggi. So we are looking at US dollar masih lagi meneruskan pergerakan pembetulan, but it won't move dalam satu spike macam tu. There will be gelombang. So if there is any incomplete sequence dalam pergerakan itu, daripada higher high, daripada lower low, kita trade dia. Buat benda tu je. Okey, jumpa lagi insya-Allah besok pada sesi saya pada jam 5 pada esok. Saya akan update chat, refer dekat Discord nanti sekitar 11.30. Terima kasih semua. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda sama. News bagus ke, news tak bagus ke, kenapa dia naik? Sebab orang beli. Simple. Kenapa dia turun? Sebab orang jual. Itu simple. Pembeli lebih banyak daripada penjual, penjual lebih banyak daripada pembeli. Kita tengok dekat chart, apa kita nampak, kita trade dia. Buat benda simple. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.